ke. Okay, kalau kat sini kita dah live, aku tag Facebook ya. Okay, jap. Kau live pakai handphone? Dia Ha? Ha? Mirul, kau pakai handphone dua-dua, laptop laptop dan phone? yang cam sekarang ni Phone. okay. Dah live. Okay. Okay, kita dah live recording kat podcast kita episod 2. Khabar Bali? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Macam mana dengan Amirul? Alhamdulillah sihat. Okay, so Sihat. malam ni apa kita nak discuss? So, malam ni kita nak discuss pasal gig ekonomi ataupun kita panggil itu dia punya jargon, nama jargon lah. Kalau nama sebenar dia macam ekosistem freelance lah kan. Sebab bagi aku benda ni penting sebab kerajaan hari tu dah umumkan dalam dia punya plan pemulihan ekonomi dan dekat situ ada salah satu dia adalah inisiatif untuk nama dia GLOW, dia Global Workforce, iaitu macam mana nak bawa freelance punya expertise yang ada kat Malaysia untuk dia serve secara global kan. So aku rasa topik ni sangat penting lah untuk discuss. So benda ni penting sebab orang-orang yang dah kena buang kerja ataupun sesiapa yang bisnes dia effect dan dia nak cari tambahan income untuk diri dia, so dia boleh tahu apa itu program GLOW ni dan apa manfaat dia. So aku rasa benda ni penting dan aku rasa kita patut jemputlah sesiapa yang sepatutnya yang dia sangat experience kita ada ni. Boleh introduce kita punya tetamu hari ni. Okey, tetamu kita hari ni Tetamu kita hari ni dia adalah seorang CEO kepada sebuah startup delivery yang sangat famous dekat area utara Kelantan, Terengganu dengan Kedah. Tapi dia punya career adalah start dengan macam mana dia jadi freelance. Start daripada tak silap tahun 2017 tu. So macam mana dia build freelance career dia and then dia build up career dia juga dalam sampai direcognize oleh MDEC. So rasanya kalau kita nak tahu lebih lanjut kita kena panggil lah orang yang sepatutnya tu cerita sendiri. Okay, siapa orangnya? So nama dia adalah Khairul Ikhwan Zulkifli. Assalamualaikum. Entry lah macam WWE ada music masuk. Jadi kita sekarang semua benda kena virtual. Virtual. Okay. The new normal. Ya. So apa khabar bro? Alhamdulillah macam ni lah. PKP berat badan makin tambah. Tu lah. Nampak macam makin licin lah. Boleh lah sikit-sikit. Sikit Kena start futsal balik lepas ni. Futsal badminton balik dah buka ni boleh kot. Dah lama tak bersukan. Nah itu lah. Betul, aku pun setuju. Futsal boleh ke? Benar lagi kot. Basikal boleh katanya. Boleh. So ni Khairul, aku rasa kan mesti kau sendiri tahu kan tentang inisiatif daripada government tentang program GLOW dan freelance punya ekonomi ni kan. Yeah. So sebagai orang yang experience yang tahu pasal freelance dan terlibat sama macam mana kau build income dekat situ kan. So cuba cerita sikit tentang apa sebenarnya program daripada GLOW MDEC ni dan macam mana sebenarnya freelance ni dah lama dah ada komuniti dia tapi ramai orang tak tahu macam mana nak buat benda tu. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada bukan moderator, the new normal, bukan moderator, host. Okay, host untuk podcast ni. Okay, Mirul dan juga Bro Fazli, sorry. Terima kasih kerana sudi jemput aku malam ni untuk share pasal gig ekonomi, pasal GLOW. Dan aku rasa sekarang ni memang masa terbaik lah kita share. Kita sekarang ni berada dalam we call it post-COVID lah kot. Post-COVID ataupun post-lockdown di mana masing-masing tengah mencari solusi yang terbaik lah. Macam mana nak come out ataupun nak bangun kembali setelah 3 bulan kita
berdiam diri, kita tak boleh nak buat apa-apa kan. So basically menjawab soalan tadi tentang Glow ataupun tentang gig ekonomi ni, Glow ni bukan satu program yang baru. Dia bukan 2020 baru tiba-tiba ada Glow muncul daripada out of nowhere, tiba-tiba Glow ada, tak. Tengah mencari solusi. Okay. Okay, Glow ni dia dah wujud sejak 2016. Tapi 2016 2016. Pada waktu itu nama dia adalah e-Rezeki High Income. Oh, I Okay. see. So, e-Rezeki High Income ni adalah sebahagian daripada inisiatif You Can Do It yang ditubuhkan oleh MDEC semenjak tahun 2015. So dalam inisiatif You Can Do It, dia ada e-usahawan, dia ada e-Rezeki. Okay. So mulanya ialah program e-Rezeki. So e-Rezeki ni lebih kepada membantu golongan B40 macam mana nak menjana income secara digital. Okay. So beza e-usahawan dengan e-Rezeki, e-usahawan ada produk, e-Rezeki ada skill. So dua-dua ni nak jual, macam mana nak dapatkan income. Yang e-usahawan jual produk dapat income, yang e-Rezeki jual skill untuk dapat income. Okay. Tapi melalui e-Rezeki dia gagal untuk tarik perhatian dari segi graduan ataupun yang geng-geng yang ada high skill ni, sebab sewaktu e-Rezeki dibuat, dia lebih fokus pada golongan B40, iaitu untuk meningkatkan pendapatan mungkin 200-300 ringgit sebulan melalui kerja-kerja yang mikro, contohnya macam key in data, contohnya macam sorting gambar. So kerja-kerja yang simple saja. Okay. So untuk untuk enhancekan lagi program tu, so telah diadakan program e-Rezeki High Income iaitu pada 2016. So konsep program tu dia buat 3 bulan macam konsep incubator ataupun konsep bengkel 3 bulan. So aku pada waktu tu terpilih sebagai salah satu peserta pilot project pada tahun 2016. Okay, faham. Pilot project 3 bulan, masa tu dekat UTM Skudai. Aku dapat center kat UTM Skudai. Dia ada 5 center waktu tu. UTM Skudai, dia ada dekat UMP, dia ada dekat kalau di utara dia ada dekat USM. Lepas tu dia ada dekat Central, iaitu dekat Cyberjaya dan juga Shah Alam. Dia punya center dia tu. So masa batch aku tu 250 orang di-train untuk menjadi freelancer. 250 orang tu seluruh Malaysia ke ataupun cuma untuk apa? Tu batch pertama. Tu batch pertama. So dia mulakan batch pilot 50 orang. Lepas tu batch aku, batch pertama 250. Lepas tu satu lagi batch kedua 250. Itu permulaan program e-Rezeki. Masa tu dia tak buat secara general daripada public, dia buat memang close punya program lah. So aku dapat offer tu pada waktu tu aku memang, walaupun aku belajar sains komputer, aku tak tahu pun pasal gig ekonomi ni. Tak ada gambaran pun macam mana nak bekerja daripada rumah, macam mana nak earn income sebagai seorang digital freelancer. Tak ada. Masa pada waktu tu aku nampak freelancer ni lebih pada freelancer model, freelancer maybe fotografer lah kot. Tapi benda-benda online ni buat kerja dalam talian ni aku tak nampak. So aku join program ni pada waktu tu bukan sebab nak dapatkan income sebagai freelancer, tapi sebab ada allowance. MDEC bagi allowance. Okay, sebab dulu kita tahu sebab freelance ni macam freelance photographer, designer, web developer macam tu kan? Web developer pun aku tak nampak sangat lah segi, sebab dulu kalau kita punya pandangan tentang freelance ni local freelance. Tapi bila join program e-Rezeki High Income ni, so kita orang didedahkan dengan platform-platform freelance international, contohnya macam freelancer.com, upwork.com. So pada waktu tu 3 bulan kita orang diajar macam mana cara-cara nak buat proposal, macam mana nak deal with international client, macam mana nak buat bidding. Tu 8 sampai 5 setiap hari buat kerja tu. Dalam berapa lama? 3 bulan. 3 bulan tu belajar. 3 bulan. Monday to Friday, weekend cuti lah. Lebih cuti, Monday to Friday, kerja kita orang bidding project, kerja kita orang contact with client, kerja kita orang buat proposal. Dan Alhamdulillah selama 3 bulan tu, aku sebelum tu, aku kerja sebagai technician komputer lepas habis belajar. So gaji aku dalam 900 ke 1000 ringgit lah. So aku join tu sebab nak dapatkan 1200 allowance tu, sebab lebih high. Walaupun terpaksa pindah daripada Terengganu ke Johor, sebab aku duduk Terengganu, program tu dekat Johor. Center yang aku dapat dekat Johor. Rela pergi Johor. Dapatkan 1200. Tapi Alhamdulillah selama 3 bulan, income aku dapat lebih kurang dalam 4000 USD. Uish. 4 kali 4, 16,000. 16,000 lebih kurang dalam, bagi 3, 5,000 sebulan.
Bayangkan daripada gaji aku 1,000 sebulan technician komputer kepada 5,000 sebulan kerja duduk depan komputer. Boleh cerita dia punya proses dia macam mana, apa yang belajar dalam tu sampai boleh generate income? Okay, macam so basically apa yang kita orang belajar platform lah. Dia akan dedahkan kita dengan platform. Sebenarnya kalau ikutkan, aku dah pernah tahu pasal freelance.com ni sejak tahun 2010. Okay, pernah lah tengok ada member kata, kau join lah freelance.com ni, boleh buat duit kat sini. Tapi aku tak layan. Aku tengok macam benda ni macam tak ada apa-apa lah. Even aku dah pernah register pun. Aku dah pernah ada account. Sebelum aku join program e-rezeki tu, aku dah ada account dalam freelance.com. Tapi bila aku join, semasa 3 bulan tu, kita orang di-train macam mana nak pilih job yang, sebab dalam freelance.com ni ada banyak job-job scam juga. And then macam mana nak pilih job yang okey. Lepas tu bila dah pilih job, macam mana nak buat proposal untuk bawa klien from job posting ke interview session. So macam mana nak dealing pula interview session tu dengan klien, sebab kali ni kita dealing with international client. So belajarlah teknik-teknik dia, and then cara nak buat secara digital, gunakan tool-tool yang ada so that kita boleh bekerja secara remote. Sebab masa tu aku buat social media manager. So selama 3 bulan tu banyakkan income aku daripada social media manager, dan majority income daripada Upwork.com. Masa tu Upwork.com aku rasa dah 70%, 80% daripada Upwork.com. So buat cari job, and then buat kerja sebagai freelance, and then belajar teknik-teknik, cara-cara macam mana buat social media and so on. Aku sebelum tu tak pandai pun social media, tapi aku belajar sebab aku tengok job dalam list job freelancer.com tu, tengok macam menarik tau. Contohnya macam aku jadi macam satu job yang aku nak dapat, aku jadi Instagram manager. Okay, Instagram manager. Kerja aku ialah aku kena login account klien Instagram, dan setiap hari aku kena komen kepada 100 account yang di follow. 100 komen sehari. So lebih kurang dalam 2 jam sehari. Seminggu aku dibayar 100 New Zealand dollar. Kali berapa tu? RM200 bukan, RM200.5. Sebulan aku dapat 1,200. Kerja 2 jam sehari, komen Instagram. Serius, masa tu aku tak pernah terfikir komen Instagram ya, komen bagi komen Instagram dapat 1,200. Aku fikir balik kan, orang kerja MACD yang berdiri kan dekat kan dapat berapa. So tu jadi turning point, aku tengok macam rupanya ada cara-cara dapat duit macam ni rupanya. Tapi bagi yang orang yang ada kemahiran social media dan lagi power, there's a lot of thing yang you boleh dapat lah melalui, sebab mungkin dekat platform international ni mungkin dia orang bayar tu agak rendah compare to harga market, but still dia orang bayar dari currency dia orang, which is convert kat currency kita still berbaloi. Macam aku pernah at one moment aku pernah charge client untuk buat content creation and also ad management $250 sebulan. Simple punya kerja lah, 250 sebulan. Aku ada 10 page aku jaga dalam satu masa. 250 kali lah. Itu masa tu aku cakap, ini memang duit ni, kata kalau siapa-siapa cakap tak ada kerja, yes, memang tak ada kerja kalau you tengok local. Sebab I don't think so local client have the ability to pay you like that. But international client, dia orang ada budget. Tapi budget tu kalau dia orang offer dekat orang negara dia, which is maybe social media manager dekat negara dia, orang tak layan sebab mungkin di bawah paras budget. But then kalau bagi duit tu kat kita, because of pertukaran mata wang, kita dapat banyak. Ya, betul. So same thing lah macam orang pergi ke Australia untuk kerja kutip buah, ataupun that Indonesia guy datang Malaysia untuk dapatkan income dalam RM. So same thing sebenarnya, freelancer ni kita aplikasikan benda macam tu. Kita fokus on international client yang boleh dapatkan income yang lebih besar. So selepas 3 bulan aku join, aku diserap jadi trainer, and then currently aku still trainer lah untuk program ni. So far aku dah train almost aku rasa kat 2,000 orang kot aku train. Dah berapa tahun kau jadi trainer? Sejak 2016. 2016 aku jadi peserta. Selepas raya dalam bulan 6, 3 bulan. Lepas tu aku diserap jadi assistant trainer untuk batch kedua. Lepas tu aku terus jadi trainer. So before this aku in charge Southern region. So lepas tu aku tukar kepada East Coast region. So currently aku jaga East Coast lah untuk program Glow ni. Aku in charge untuk East Coast region, Terengganu, Kelantan, Pahang. Memang kena dengan setempat tu lah.
Sebab apa? Aku ada mission aku sendiri. Aku before this, aku nak belajar benda-benda macam ni, aku kena pergi KL. Aku kena pergi KL, aku kena travel. Tapi aku ada mission, aku nak bawa benda ni balik ke aku punya tempat lah. Which is, orang Terengganu tak payah nak pergi ke KL untuk belajar ni, kita ada benda tu kat sini. So that's why kalau kita tengok aku punya Facebook, aku punya perjuangan, even Get Runner sekalipun, kenapa aku buat di Terengganu? Because benda ni memang senang nak dapat di KL, di Johor, di Penang. But then in East Coast region payah. So why not wujudkan that inisiatif untuk memudahkan orang ramai kat situ. Jadi so far penerimaan daripada East Coast iaitu Kelantan Terengganu ni macam mana penerimaan dia orang? Setakat apa yang berjalan lah? Jauh lagi. Aku dah 4 tahun jadi trainer. Aku boleh cakap macam ni lah. Co-working space pun orang tak tahu apa. Okay. Jauh lagi. Before PKP, aku expect benda ni dia akan jadi satu benda yang kebiasaan 2025. This freelancing, this remote working. But because of PKP, because of maybe lockdown ni, aku rasa dia akan accelerate. Maksudnya dia akan cepatkan lagi lah. Cepatkan lagi, maybe. Sebab kalau di US, memang this is trend. Kalau you tengok apa big company US, memang hiring konsep ialah remote and also freelance. And dia orang tak ada ambil lagi yang staff masuk pejabat seorang tu. So apa yang aku suka konsep freelance dan juga remote ni ialah, sekali lagi aku berbalik kepada soal East Coast. Before this, macam aku sendiri as a science computer punya student ataupun science computer punya graduan, aku nak cari kerja kat Terengganu, aku pernah tanya kat diri aku dah, namakan 10 company IT di Terengganu. Aku fail, aku gagal. Tak dapat nak namakan 10 company IT. Padahal setiap tahun beribu graduan yang graduate ialah orang Terengganu tu sendiri, which is mungkin akan balik ke kampung nak bekerja. Expect kerja di company IT. But then because of remote work, aku rasa dia boleh solve this problem, which is company KL, dia boleh ambil pekerja-pekerja daripada East Coast ni, which is tak perlu pergi KL pun, just duduk dia dekat East Coast mana-mana. Dan itunya trend yang sedang berlaku di US. Mana US, dia orang akan ambil pekerja-pekerja yang berada reside dekat kawasan-kawasan yang low cost yang rendah. Maknanya dia duduk kawasan cost yang rendah. Facebook tengah study this concept model, which is kalau kau pasal Facebook punya konsep remote working, dia akan bayar gaji mengikut tempat yang kau duduk. Ada. Aku ada baca artikel tu. Ada macam kan. Itu akan jadi new trend. Dan Malaysia akan sampai benda tu. Tapi tak kisahlah, at least people at the rural area boleh kerja. Betul. Dengan ada internet connection dan so on. Itu yang aku nampak government tengah cuba untuk buat dengan new initiative yang diumumkan untuk yang penjana yang nama dia. Penjana. Itulah. Kalau dari segi infra, kalau dari segi infrastructure tu, apa yang kurang? Itu memang infra ni, even tak payah tengok bidang freelance lah, tak payah tengok remote working, kita tengok kepada universiti sendiri. Based on apa aku survey, banyak universiti yang macam rasa gagal untuk buat belajar secara online ni. Ramai lecturer yang fed up, student yang fed up kan. So bukan remote saja, tapi bagi aku dengan sekarang ni, dengan adanya internet connection yang semakin memperluas dan internet cost pun semakin rendah. Kalau dulu maybe orang tak afford internet, tapi sekarang ni I think everyone afford internet. Dengan adanya persaingan sekarang ni, U-Mobile, Digi, Maxis tengah bergaduh siapa yang nak bagi servis yang terbaik, yang unlimited kan ada sekarang kan. So sebenarnya itu satu benda yang bagus kepada kita, sebab kita boleh dapatkan internet access yang bagus. And then sekarang ni kalau wifi pun, kalau nak purchase wifi, macam aku sendiri dekat rumah, aku pakai Maxis Fiber RM149, 300 Mbps. More than enough. More than enough. So sekarang ni affordable lah. Maknanya dari segi infra, nak kata dia adalah satu penyebab yang betul-betul penghalang, tak juga. Dengan adanya maybe lepas ni co-working space mungkin akan bertambah, coffee shop yang provide internet connection pun banyak. So it's not the biggest problem lah dalam cerita ni. Aku rasa coffee shop penting lah. Penting, sis, penting. Kalau pergi Terengganu, macam wife aku orang Terengganu. Kat mana? Ada lagi sana, Besut. Besut lagi lah, tak ada harapan. Ada pergi masuk bandar Kuala Terengganu, Jetih apa kan. Lepas tu kadang-kadang macam
tengok dia punya surrounding area macam mana, coffee shop, ada lah kafe-kafe hipster ni kan start naik. Macam Besut kan, aku pernah suggest kat Kerajaan Negeri. Besut dia ada JT Pulau Pendian. Okay, dekat Kuala Besut kan, kat Kuala Besut kan. Aku pernah suggest kat Kerajaan Negeri, why not you jadikan tu sebagai satu hub digital nomad ataupun hub remote worker. Macam kat Ubud, Bali ataupun kat Ho Chi Minh. Betul. Kat situ, Mak Saleh ramai. Dia orang menunggu masa lagi pulau. So, wujudkan coffee shop, bookstore yang boleh mewujudkan ekosistem kat situ. Orang lepak coffee shop. Macam kat Ubud, Bali. Memang style gila. Kan, kalau pergi Ubud, Bali, dia punya coffee shop pergi jalan, walaupun macam kedai tu macam nak untur, tapi still ada wifi. And then ada Mak Saleh lepak, buka laptop and so on. So, bila adanya that kind of facility, dia akan wujudkan culture. Dan bila dia wujud culture, orang kita ni memang biasanya akan cepat terikut culture orang. Kat situ akan wujudnya ekosistem. Yang orang biasa buat apa, mastermind punya course kan, pergi booking Airbnb dekat Bali. Betul. Kat Malaysia pun ada kot. Ada. So basically macam tu lah. So Glow, aku nampak Glow ni cuba buat satu benda yang patutnya dah lama buat. Yang lama buat, which is kita kena convertkan kita punya konsep of bekerja. Okay, even sebenarnya bagi aku freelancing ataupun remote working ni sebenarnya dia benefit untuk employer juga kan. Contohnya macam post PKP ataupun post COVID-19 ni, so before this ramai ataupun banyak company dah buang orang and then dia nak start balik business. So aku tak rasa dia boleh start balik dengan ambil balik full time worker macam biasa. Sebab in term of business as usual tu mungkin tak berlaku dalam masa terdekat. So the best solution is diorang ambil freelance. Because of certain job scope tak perlu ada full time worker pun. Contoh macam designer, graphic designer bukan perlu ada full time worker dalam jabat pun. Just outsource, dia ada freelance kan. Accountant, even accountant pun aku rasa dah boleh pakai freelance. Ya, so, macam aku sebagai ni lah, macam team leader, aku selalu je cari untuk marketing, cari freelancer, selalu cari kat Fiverr apa macam. Tak ada ke orang kat Malaysia ni yang buat kan benda? Kalau ada pun lebih kepada agensi freelance, macam dia sebagai freelancer tapi bukan kat platform atau apa kan. Tapi susah nak cari freelancer ni. So sebagai company nak cari freelancer, kita orang akan cari dekat platform. Itu paling senang. Lepas tu yang banyak exposure pun untuk this kind of on demand jobs, agency. Tapi agency from my experience yang kerja dengan agency bukan semua, tapi dia punya cara kerja dia tu the relationship kita dengan agency macam tak berapa nak, macam ada gap tau. Sebab dia orang pun pas kerja kat dia orang punya account manager semua tu. Tapi bila working dengan freelancer kita lebih close. Sebab dengan agency dia outsourcing. Dia outsourcing maknanya you company to company. Kan? So mungkin cost akan lagi mahal compared to you hire freelance. So kalau dengan freelancer dia lebih pada crowdsourcing. So crowdsourcing ni dia ramai at one moment and then mungkin cost dia tak sebesar agency, sebab agency adalah dia ada overhead, dia ada gaji kerja, dia ada elektrik nak kena bayar. Freelancer mungkin dia duduk kat rumah mak dia pakai internet free je. Ya. So cost jimat. Tapi tu yang best tu sebab dia orang put extra effort tau bila dia buat kerja kan. Sebab dia orang personal, dia orang buat, dia orang dapat kerja. Macam contoh agensi, aku biasa tengok aku ada engage dengan agensi ni, walaupun pekerja dia tu buat, dia bekerja tu bergaji. So bila bergaji, dia buat on gaji dia lah. Kalau freelancer ni, dia buat banyak, dia dapat banyak. Sebab tu dia ada on effort banyak. Ya. So memang sebagai company pun penting freelance ni. So lagi ramai freelancer. Lagi satu freelancer macam mana nak dapatkan exposure tu. Boleh cerita sikit tak? Macam mana nak okay, tadi dah ada mention kan platform macam Upwork semua. Tapi kalau within Malaysia sendiri untuk support company Malaysia pula macam mana? Itu sebenarnya satu yang aku mungkin aku bertekilan lah sepanjang 4 tahun aku berkecimpung secara serius dalam gig ekonomi ni. Aku tak nampak lagi satu local platform yang boleh cater macam freelancer.com dan juga Upwork.com. Tak ada lagi.
Before this ada, percubaan tu ada macam freelancing.my tu selaku, ada few lah tapi tak ada yang agresif macam awal-awal dulu ada nampak bantu.my. Bantu, tapi tak tahu lah, macam kita as a freelancer, kita tak terasa nak pakai platform tu. Yeah. Why not you just duplicate je upwork.com and then use the same model yang benda dah sukses, tak payah nak reinvent the wheel, but then you cater on local platform, local client and also local freelancer. Sebab dalam upwork.com dan juga freelancer.com, we as a local freelancer, we need to compete with international freelancer yang kadang-kadang mungkin ada unfair advantage lah. Mungkin dia orang tu internet capacity lagi power ke ataupun exposure lagi tinggi ke. Tapi kalau ada local platform, so mudah sedikit bagi aku kita punya local freelancer untuk bermula. At least they just fight antara kita-kita je. Jaga kampung lah. Ada satu platform yang baru yang aku tengah explore juga, nama dia Workana. W-O-R-K-A-N-A, Workana. So dia bukan local platform, tapi aku banyak tengok dia banyak fokus on local punya market juga. So maybe satu benda yang interesting jugalah kalau nak explore. Kalau selain tu nak jawab soalan yang Amirul tanya tadi in term of branding, bagi aku fully utilize LinkedIn. Saya nak sebut kadang-kadang aku sebut LinkedIn. Fully utilize LinkedIn sebab kat situ macam aku sendiri lah, pengalaman aku dapat a few job kat situ, dapat a few interview kat situ, just exposekan diri kita, apa yang kita buat. Contohnya kalau you as a graphic designer, you share you punya artwork kat situ, you share katalah you ada meeting with client, just share kat situ. Sebab kat situ tempat toke-toke berkumpul. Tempat CEO berkumpul. Kalau kita bersosial maybe di Facebook, dia CEO, di stock management people, dia bersosial dalam LinkedIn. Aku pun ada personal experience lah dengan LinkedIn sebab aku pun ada buat freelance tapi tak adalah guna platform apa-apa. More to personal brand, take advantage of social media, Facebook, Instagram, LinkedIn pun ada. Ni sebelum join team Deliver My Dispatch ni lah, ada buat freelance. Semua dari situ lah. Lepas tu lagi satu dapat invitation jadi speaker. Bila dapat tu satu kelas tu dah sampai berapa bulan punya klien. Satu workshop tu sahaja. Exposure kan dapat kan. Itu pun melalui social media lah, build personal brand. Tapi tak adalah explore platform tu, tahu ada tapi bila buat lepas tu macam malas lah. Lagi suka. Mungkin aku boleh share lah kenapa dalam Glow kita menggunakan platform macam upwork.com dan juga freelancer.com. Okay, so untuk bermula sebagai seorang freelancer, dia quite risky for you to direct approach to the client using cold method lah, kita panggil cold email ke, direct approach by LinkedIn ke ataupun Facebook ke. That is why we use platform like freelancer.com. Sebab anything happen, freelancer.com akan jadi orang tengah. Contohnya dalam freelancer.com dia ada function escrow, which is masa klien nak hire kita, contohnya $100 untuk buat satu logo, 100 USD untuk buat satu logo. So bila dia nak award project kat kita, that 100 USD bukan dekat klien tapi dekat freelancer.com dan dia part dalam escrow. So klien tak boleh simply cancel the job. Dia kena request kat kita dulu baru dia boleh dapat balik duit dia tu daripada freelancer.com. Dan anything happen, kalau ada pergaduhan ke antara klien, kena tipu ke, kena scam ke, bila ada platform ni akan bantu kita untuk selesaikan masalah. That is why kita perkenalkan masyarakat ke dalam dunia freelancer melalui platform. But then platform bukan selama-lamanya tempat untuk you buat duit. Sebab you kena ingat platform ambil persen. Platform pun buat duit juga. So you lose something because of the platform. Okay, so at the end nanti macam aku sendiri pun, at one moment bila aku dah ada mutual trust dengan klien, kita orang dah biasa, kita akan bawa projek tu keluar dari platform. Sebab dah ada trust. Anything happen pun tak payah perlu dengan platform. So bukan selama-lamanya freelancer kena ada dalam platform. Platform is just for you to kickstart your journey as a freelancer and then to reduce risk in case of kena tipu ke, kena scam ke. That's why kita bermula dengan platform. Okay, but journey as a freelancer ni dia tak berakhir kat platform. Apa yang aku belajar selama 4 tahun ni, aku nampak dia ada 3 stage yang freelancer kena buat untuk dia dapatkan sustainable punya income. Okay, so dia bermula daripada freelancer,
next we go to remote worker, and then last kali dia akan jadi digital agency. So tu 3 langkah. So sustainable income akan datang dekat digital agency. Dia tak boleh selama-lamanya dia jadi freelancer je. Sebab freelancer ni uncertainty banyak sangat. Kalau you sakit macam mana? Adakah income akan ada? So macam aku sendiri, aku dah lalui that fasa. Aku dah jadi seorang full time freelancer, dapat job bulan ni banyak, bulan depan sikit. And then aku pernah jadi remote worker, which is aku sign contract dengan beberapa company, and then aku dapat gaji bulan-bulan. Aku dah pernah rasa tu. Dan sekarang ni aku ada beberapa digital agency, antaranya aku ada Get Runner, which is an agency yang kita gunakan untuk dapatkan job pula. Tapi tak sebenarnya kita buat. So sebenarnya kalau kan the ultimate goal as a freelancer is to have digital agency. You kena aim untuk adakan digital agency, sebab trend digital agency ni dekat luar dah besar tau. Macam even dekat Bangladesh sendiri, diorang ada macam-macam digital agency yang buat freelance, yang buat translator, yang buat transcription, yang buat writing kan. Contohnya macam diorang buat translator, diorang ada beratus-ratus freelancer bawah diorang, yang kerja diorang ni cari job je. Diorang cari job, and then diorang pass balik kepada freelancer-freelancer di bawah diorang. So diorang memang $1 million lah dalam industri ni. Tu antara jenis lah. Macam aku sendiri pun aku dah rasa step by step tu. Dan kalau siapa yang serius going into freelancer, you tak boleh kekal selama-lamanya di seorang freelancer. Tak boleh. You kena naik tingkat seterusnya untuk dapatkan something lah. Okay, faham. So tapi macam mana pula kalau dia rasa dia tak perlu pun nak buat digital agency, so dia just income tu personal, solo kan. So tak ada masalah kalau dia But then kalau kau belajar Robert Kiyosaki punya quadrant kan, so kita ada start from employee, self, ESBI kan. So macam mana pun at one moment kita nak jadi business owner juga. Kita tak sebenarnya jadi worker. Kau cakap tadi dia punya risk dia tu kalau dia demam ke sakit ke apa kan, tak dapat ni kan. So dia dah trade masa dia untuk buat freelance, tapi kalau dia dah sakit, lepas tu mana income tu nak datang dari mana kan. Dia ada beberapa isu jugalah dalam gig ekonomi ataupun freelance yang aku nampak bila aku dah join ni. Yang pertama ialah safety net. Safety net ni in term of insurance, in term of bank facility, in term of apa lagi, benda-benda yang uncertainty lah. So if government boleh settlekan in term of safety net ni, which is Karib Kesu dah buat dah pun caruman untuk kerja sendiri, which is a good news lah untuk freelancer. But then macam mana pula in term of bank facility, sebab freelancer ni dia ada uncertainty of income, so dia mungkin tak ada slip gaji and so on. So macam mana bank boleh bantu dia, lepas tu insurance pula. So kalau boleh ada the safety net, memang ramai akan jadi freelancer lah. Dan satu lagi concern aku, rakyat masyarakat kita kan masih lagi memahami gig ekonomi itu sebagai kerja delivery guy ataupun runner. Itu yang aku cuba betulkan konsep. Sebab aku nampak sangat waktu PKP hari tu, ramai yang hilang pekerjaan dan mencari solusi menjadi seorang runner. Betul, aku setuju. Banyak cerita. Yang ada degree, yang ada master, yang ada PhD. Aku tak ada masalah. Mungkin rezeki masing-masing. But then you kena ingat, dia waktu PKP tu maybe dia punya demand spike. So kalau ramai mana jadi runner pun okey lah. Tapi lepas PKP, Niru pun tahu dari segi usage tu akan menurun. Dari segi demand tu akan menurun. So yang ramai jadi runner, yang ramai jadi delivery guy ni lepas ni oversupply. Oversupply. So that's why yang mana ada that kepakaran, that skill, which is graduan yang belajar 4 tahun dekat universiti, jangan jadi runner. Runner ni kalau boleh kita bagi dekat orang lain lah yang lebih memerlukan kerja runner ni. Yang you ni yang ada kepakaran, go for freelancing. Even before PKP, macam jadi driver Grab. Dan aku selalu naik Grab lah, sembang-sembang dengan diorang, ramai yang fresh grad, ambil medik lah, macam-macam lah. Dan grad kan, ambil medik, dah graduate. Lepas tu jadi Grab driver, ada degree tu jadi Grab driver kan. Tu je, sebab tu je yang orang tahu. Ya, orang faham gig ekonomi macam tu. Jadi kita kena betulkan konsep gig ekonomi is more than that. Sebab dalam gig ekonomi ni dia pakai satu konsep which is namakan sebagai sharing ekonomi. So dalam sharing ekonomi dia ada 3
pecahan pula. Kita ada space, kita ada staff, kita ada skill. Okay. Space ni contoh macam kau ada bilik kosong, kau ada rumah kosong, kau boleh sewakan ke Airbnb, dekat booking.com kau dapat duit. Okay, itu space. Kedua staff, kau ada kereta, kau ada motor, kau boleh buat delivery contohnya. Dan ketiga adalah skill. Antara tiga-tiga ni, yang mana orang kita paling ada? Skill lah. Skill lah, betul. Semua orang ada skill, semua orang ada kemahiran. Tak semua orang ada kereta, tak semua orang ada motor, tak semua orang ada bilik kosong, tak semua orang kosong. Jadi tapi ramai-ramai duk berebut pergi kepada satu segmen saja. Yang mana skill ni banyak lagi yang tak fully utilized in term of kerja-kerja yang ada. Ada orang cakap dia tak ada skill, tapi aku rasa skill tu boleh belajar. Ya, skill tu senang kan nak belajar. Macam kau cakap tadi lah, tak tahu apa social media apa kan. Lepas tu tengok dia punya apa job scope tu. Lepas tu social media betul belajar kan macam nak buat. Aku turning point aku nak belajar pasal social media, aku macam ni tau. Sebab masa mula aku join program e-rezeki tu, aku jadi sebagai freelance graphic designer. Sebab aku rasa aku tahu graphic designer. Tapi bila fight dengan international punya freelancer, aku rasa macam aku ni out gila lah. Aku ni design memang out lah. So, turning point aku join kelas Najib Asadok masa tu. Kelas Najib Asadok. Aku nampak lah macam mana nak buat duit melalui social media ni. And then balik aku buka YouTube, aku buka Udemy, aku belajar. Lah tak ada susah sangat pun. Setakat nak buat content creator, setakat nak buat ads tu, boleh belajar lah. Mana tak perlu masuk universiti pun. Tengah-tengah aku dalam main kit aku belajar. And then aku belajar, aku terus apply. Belajar mana kalau aku ada new skill yang aku rasa boleh supply dekat klien, aku offer kat klien. Okay, sekarang ni I boleh buat ni. So ini sebenarnya sangat bagus. Freelancing ni bagi aku kena try since you berada kat universiti. Maknanya since year 1 katakanlah, sebab untuk makluman korang, Glow ni sebenarnya dah jadikan subjek dekat universiti. Contohnya dekat UiTM, so student fakulti entrepreneurship ke tak silap aku, dia ada satu subjek nama dia UBM 599 Digital Workforce. So selama satu semester dia belajar pasal Glow. Semasa dia belajar pasal Glow. So ada student dapat 500 USD satu semester, ada dapat 1000 USD satu semester, which is tak banyak. Kalau 1000 USD satu semester, RM4,000 sebulan. 4 bulan, satu semester 4 bulan kan. Okey lah, maknanya ada dapat juga. Tapi bagi aku, bukan duit tu yang jadi kunci utama. Exposure to the industry. So siang dia orang belajar kat kelas, contohnya dia orang belajar programming kan, dia belajar science computer. Siang dia orang belajar coding, malam dia terus cari job dekat dalam platform-platform freelance ni, how to apply apa yang dia belajar kat siang hari tu. Dan terus boleh dapat real life experience. Contohnya bila dalam kelas aku belajar macam ni, rupanya industri nak macam ni rupanya. Dia belajar terus. And then contohnya macam graphic design. So bila dia buat freelance semasa waktu belajar, katakanlah lepas habis belajar dia nak interview kerja. So bila dia buat freelance, mungkin dah banyak kerja-kerja freelance dia buat. So itu boleh jadi satu portfolio yang boleh tunjuk dekat klien, dekat majikan yang kata, okay ini yang saya buat. So boleh consider as pengalaman kerja lah. Macam last week aku tengok dalam freelancer.com, ada satu job buat video montage 30 saat. 30 saat video montage, dia bagi 3,500 USD. Okay. Aku tak tengok 3,500 USD. Aku tengok klien dia. Klien dia ialah NASA. NASA advertise kan NASA yang freelancer.com. So 3,500 USD dapat bonus. Bagi aku NASA tu yang lagi dahsyat. Sebab kalau kau dah ada job dengan NASA, kau pergi interview kerja dengan company Malaysia, lepas tu kau tunjuk, ini projek yang saya pernah buat dengan NASA. Cik pernah buat dengan NASA tak? Confirm company tu ambil kau kerja. Benda ni betul, aku ada discuss last episode kan, Fali? Ya, masa ada. Akhirnya, salah satu adalah build portfolio melalui freelancing. Ada experience kerja kan. Ya. Yalah, kalau tak macam kau study 4 tahun lah. So kalau 4 tahun, especially business macam aku dulu business school. Ambil business management. So kalau 4 tahun tu, kalau setakat study je, pergi kelas ke apa, tak dapat apa tau. Tu yang jadi dilema. Habis je degree, employer nak orang yang ada experience, tapi kau tak ada experience. Padahal kau ada 4 tahun
4 tahun punya masa untuk build that experience. Tak, tapi aku rasa penyebab dia sebab dulu tak ada kot program-program macam ni dan bukan zaman freelance lagi kan. Tapi aku setuju dengan Khairul sebab bila dia orang buat macam ni dan sebagai pengalaman aku sebenarnya yang lebih efektif untuk orang tu dia punya experience dan skill dia tu mantap, dia memang kena belajar sambil buat. Dia tak boleh belajar saja. Aku setuju tu sebab tu pengalaman aku sendiri So aku nampaklah betul kenapa benda ni berkesan. Setakat ni dah dalam berapa lama dah universiti apply dah benda ni? Kalau UiTM semenjak tahun 2018. Oh, 2 tahun dah. Okey. 2 tahun lah. Setakat ni yang kita dah masuk, kalau UiTM dia memang elective subject. Dekat UniKL kita ada embedded subject. UMS pun ada. Ada beberapa universiti yang kita dah engage lah untuk tu. Sebab dia, bagi aku macam kau cakap lah, it's a good exposure. Dan sebenarnya benda ni, lecturer pun suka tau. Sebab lecturer, macam contoh ada lecturer yang time macam, dia mengajar matematik tau, dia ajar matematik. So dia ajar guna MATLAB ni dalam kelas. Tapi sebenarnya dia sendiri tak tahu, dalam industri MATLAB ni guna untuk apa. Sebab dia tak pernah terjun industri. Banyak kan lecturer macam tu. Lecturer belajar sampai ke PhD jadi lecturer. Dia tak pernah terjun industri. So dia kata, bila dia belajar pasal platform-platform freelance ni, dia sendiri yang cari job dalam tu, dia sendiri yang buat job tu. Untuk dapatkan industri punya exposure, so that dalam kelas dia bercerita balik kat student dia. Okay, yang ini guna macam ni, yang ini guna macam ni. Sebab kalau lecturer tu nak berhenti kerja ataupun nak cuti, lepas tu pergi kerja dengan mana-mana industri kat luar, tak boleh. Sebab dia mengajar. So freelancing ni satu cara juga untuk dia sendiri as a lecturer to exposekan diri kepada industri. Tak pernah dengar perspektif tu. Perspektif lecturer kan guna. Kerja macam dia kata, oh bagus juga freelancing ni. At least kami as a warga pendidik ni, kami tahu nak cerita apa. Sebab biasanya dia tengok local punya market. So mungkin local experience tu adalah. But then international punya market macam mana? So benda tu hanya akan didedahkan mungkin dalam platform-platform ni lah, freelancing macam ni, yang akan dapat perspektif tu. Menarik juga lah. Ya, menarik. Pendapat kau Khairul? Macam kalau benda tu kat certain universities dah memang ada success story semua tu, kenapa benda ni tak orang tak tahu lagi pasal benda ni? Macam masa aku study dulu pun tak ada pun benda ni. Aku UniKL. Agak rasa masa tu belum lagi kot, belum masuk lagi kan. Business school. Business school mana Dekat Kampung Baru. Kampung Baru. Bukan yang kat ni. Dulu kat Bangunan Yayasan Selangor. Tapi sekarang dah dekat tu lah, Geni. Aku dulu mengajar kat yang Queen Mall tu, sebelah Queen Mall. Yang tu IT. IT kan menjadi tu loh. So menjawab soalan kau, kenapa dia tak menjadikan benda ni satu benda yang apa secara streamline lah. Bagi aku sebab orang tak nampak lagi as a freelancing ni boleh buat duit, sebab orang masih lagi menganggap freelancing ni as a alternative income. But then aku nampak slowly this freelancing will be a alternative employment yang akan berlaku, dan because of COVID-19 dia berlaku dengan cepat. Dia akan berlaku dengan cepat sebab macam aku cakap tadi, company tak ada duit nak hire full time, so maybe company akan go to part time ataupun freelance. Dan juga company punya advantage bila dah hire freelance ni, tak payah KBSP, tak payah SOSO, tak payah apa lagi insurans, tak payah office. Banyak kelebihan sebenarnya yang dapat. Dan kalau orang cakap buat freelance ni tak boleh nak ada sustainable income ataupun income yang okey, aku punya student which is dia punya income lagi gempak dari aku lah. Nama dia Ashikin Halil. Okay, Ashikin Halil. Currently income dia as a freelancer since 2017 almost 2 million. Almost 2 million currently. Dia student aku ajar dia masa batch kedua. Aku batch pertama, aku jadi trainer untuk batch kedua, aku ajar dia. Tapi currently dia punya income lagi banyak dari aku. Aku pun tak dapat sebanyak dia. Dia pernah dapat job daripada KBS, Korean Broadcast Station, untuk buat subtitle. Aku rasa dalam ratusan ribu USD lah, untuk beberapa siri drama Korea, buat subtitle. Dia pernah kerja dengan Google
Dia pernah kerja dengan beberapa company US as a freelancer, as a remote worker. Dan sekarang ni selaku dia banyak buat courses kot untuk ajar. Selaku dia buat yang sekarang ni courses dia How I Earn My First Million. Kita orang macam dia sekarang ni the best success story lah untuk program Glow. Tapi respect lah. Dia personal ke dah ada ke arah digital agency? Personal. Fuh. Housewife. Suri rumah, duduk kat Johor. Fuyo. Success story yang paling terbaik lah aku rasa. Almost 2 million dia dapat sekarang ni. Itu dia cerita kat aku. Dia nak kahwin. Last 2 years dia nak kahwin. Dia pergi transfer duit daripada PayPal kat aku ke bank berapa puluh ribu. Lepas tu trigger AMLA. Betul. Dia memang tak boleh pun. Dia tak boleh sekali besar. And then nak proof tu susah sebab bank masih lagi tak dapat gambaran macam mana kerja freelance dapat duit banyak tu. Padahal ramai, saya cakap, kita orang pernah buat satu macam conference lah ataupun satu gathering dengan freelancer-freelancer di Malaysia. Kan? Ramai di kalangan mereka ni yang memang underground gila-gila lah. Ada seorang tu, aku pernah jumpa masa kita punya gathering. Dia ni adalah salah seorang designer dan juga creative director untuk Marvel Studio. Wih? Tapi duduk kat Malaysia. Tak, China. Duduk kat Malaysia. Tapi underground, nama dia tak ada dalam Puskerja SIM, tak ada nama dia. Tapi power lah. Power income RM10,000 lah. USD. Ringgit. Dah tukar ringgit lah. Power lah. Tapi ramai yang geng-geng translator, yang geng-geng graphic designer yang memang underground. Yang underground yang memang dia orang tak cerita kat orang lain lah. Dia mungkin takut kena SPRM kot. Dia bukan takut sebab takut pemahaman orang tak faham. Sebab macam aku pun, mungkin aku antara yang paling muda antara korang, member-member aku pun dia seolah-olah tak faham tentang freelance ni apa. Yang Kau apa Dia agak umur berapa? 27. Tak, aku bayar Ziyad. 23. Aku bayar Ziyad. Ziyad apa? Ziyad 23 lah. 24. Kita orang tahu ni. 24 lah. Yelah, aku tua lagi lah. Okay, sambungan member-member kita aku dengan Ziyad ni memang dah faham lah konsep ni. Tapi diorang kebanyakan memang tak faham pasal konsep freelance ni. Aku jadi pelik. Even pasal awal-awal dulu macam e-commerce kan. E-commerce orang buat dropshipping kan dulu. Dia lebih kurang macam tu lah. So mindset diorang bila ada yang kena buang kerja ke apa kan. Aku tengok certain member aku ada yang dah tak kerja ke apa. Aku nak cakap pasal freelance pun sebesar lah. Sebab aku takut dia tak faham macam mana nak buat benda tu. Lambat lagi. Jauh lagi sebenarnya. Macam aku cakap tadi lah, dekat Terengganu, kita orang cerita pasal co-working space pun tak tahu. Apatah lagi nak cerita pasal freelance. Co-working space, dekat Terengganu ada satu co-working space yang besar gila babak kan. TD 1303, tapi tak ada orang guna tau. Macam tak fully utilized. Sebab orang Terengganu belum ready. Ya tu, sayang kan. Sayang, orang Terengganu belum ready lagi. Dia orang mungkin masih lagi terfikir. Aku rasa satu masalah ialah parents sebenarnya. Bukan salahkan mak bapak, tapi parents punya pressure bila kerja freelance ni orang kata tak kerja. Bila kau kerja freelance kau dapat walaupun kau ni kau di rumah, income kau beribu-ribu tapi parents kau still lah kau tak kerja. Kau kena pergi office baru kau kerja. So kena educate parents lah ni. Educate parents dan juga masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri juga. Macam aku pun kena educate parents aku. Sebab aku alami situasi apa yang kau cakap. Betul parents kan. Aku hampir-hampir tak kerja. Susah. Sebenarnya dia mindsetting dan juga perspektif orang lah terhadap dunia freelance ni. But before this, orang fikir freelance is alternative income. But then aku nampak dalam masa beberapa tahun lagi dia akan jadi satu alternative employment. Ataupun satu kerja baru yang orang akan buat semua lepas ni. Dan hopefully lah dengan adanya government punya inisiatif macam ni kan. So dia akan lagi speed up kita punya pemahaman dan juga kita punya adoption in term of sebenarnya this is we call as the future of work masa depan dalam dunia pekerjaan, the new way of working sebenarnya yang kalau boleh kita fikirkan. Tapi dia perlu kerjasama daripada semua orang, bukan hanya kita as a freelancer juga. Kita perlu juga kerjasama daripada company atau syarikat ataupun business need to start hire freelance untuk accelerate benda ni.
which is certain job yang boleh you outsourcekan kepada freelance, dia akan membantu this ecosystem untuk bergerak yang lebih laju. Okay, kita dah masuk 50 minit dah ni episod ni. So last lah. The last time. Last question. For those yang berminat nak go into freelancing ni, nak jadi the next success story, apa first step tu? Apa first step yang dia orang kena take? And then lepas tu apa pula? So cruise control ke macam mana nak buat? Okay. First step bagi aku buat lah. Sama je, kau nak jadi YouTuber ke, kau nak jadi streamer ke, tak perlu tunggu all the facilities ada, tak perlu tunggu all the skills ada, tak perlu tunggu jadi satu yang pandai baru nak buat lah. Macam aku sendiri, pengalaman aku terjun dalam freelance ni, aku kosong. Walaupun aku belajar sains komputer tapi aku kosong pasal freelance, aku just macam selam je terus masuk dalam freelance, dan sedikit demi sedikit kat situ aku dapat pemahaman tentang gig ekonomi, tentang sharing ekonomi and so on. So untuk start, mula dengan platform yang low risk, contoh macam freelance.com, upwork.com. Aku sendiri masih lagi menunggu New Direction untuk program Glow. Aku setakat ni tak dapat maklumat daripada MDEC lagi macam mana New Direction selepas diumumkan bajet hari tu. Tapi insyaAllah lah nanti aku akan update dekat aku punya Facebook kalau ada apa-apa pengumuman latest daripada MDEC lah. Aku boleh beritahu kat sini something big will happen lah. Something big will happen yang hopefully will change the way we thinking about freelancing lah secara total. Sebab sebelum ni fikir freelance ni cika-cika je. Fikir freelance ni biasa-biasa. Padahal ramai je otak-otak yang memang daripada dulu kerja dari rumah. Kan? Yang daripada dulu kerja dari rumah, yang buat stock fotografi, yang buat web developer, ramai. Dan aku harap juga this otak-otak please keluar dan juga bagi awareness daripada new generation. Keluar dan beritahu dekat orang muda ni bahawa relax bro, kita ada cara untuk kerja from home sebenarnya. Sebab orang tak nampak, kita perlukan more influencer untuk beritahu lah dekat masyarakat bahawa this is a way for you untuk bekerja lepas ni. Aku setuju ayat last tu. Influencer kena ramai bagi tahu. Aku setuju ayat tu. More sharing. Sebab kebanyakan influencer sekarang diorang fokus kat business. Diorang bagi tahu buat income melalui business. Tak ada orang pun aku nampak dia sentuh pasal buat income jadi kerja melalui freelance. So mungkin lebih kalau cerita kan nanti kena cop sebagai apa, sifu apa, orang kecam lah macam tiba-tiba jadi sifu kan. Pengalaman aku jadi trainer lah dia macam ni je lah. Kau letakkan diri kau, you will learn more when you teach more. Tu je bagi aku. Kita belajar melalui kita mengajar. Sebab bila kita ajar, kita sedang belajar lagi. So abaikanlah apa orang nak cakap sifu tak sifu ke, apa buat duit melalui ILO ke apa ke. Ini kita punya perjuangan lah, ataupun cara kita untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan lagi ekonomi masyarakat. So do your own thing, buat apa benda yang you boleh contribute to society. Bagi aku macam tu lah. So masing-masing ada kepakaran masing-masing, kita cuba bangunkan lah kita punya ekonomi, especially young generation. Sebab ramai orang muda, I'm so sorry sebab aku rasa macam please lah, janganlah semua orang jadi runner, janganlah semua orang jadi rider saja. Kau ada PhD, kau ada master, kau belajar banyak perkara, please explore this freelancing. And then gig ekonomi bukan hanya kerja hantar makanan, tu aku cakap. Tu lah, aku setuju lah dengan benda tu. So tu lah, dia kena ada the right people lah nak kena sampaikan benda ni. Sebenarnya itu pun salah satu benda point penting juga. Everybody's effort lah, sama-sama. Sama-sama lah. Itu lah. Okay. Thank you Khairul bagi sharing tu. So aku akan end broadcast tapi kita lepak sekejap dekat backstage. virtual backstage. Okay, thank you for listening. Kita nanti stay tune lah for next week. InsyaAllah episode 3. Alright, see you guys.